Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Zuhair dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan pertama, tutorial Rabu 2 hingga 3 petang akan membentangkan rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama iaitu Yusri bin Yunus, Muhammad Amri bin Azmi, Muhammad Aswin bin Rahman, Nur Hashimah binti Murfi dan saya sendiri, Nur Jannah binti Ani. Terima kasih kepada rakan pembentang iaitu Jannah. Saya Nur Hashimah binti Murfi. Seterusnya, mari kita melihat rancangan pengajian harian Bahasa Melayu bagi kumpulan kami. Kami memilih tingkatan 2 dan menamakan tingkatan 2 bahagia. Modul yang kami gunakan adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Tema adalah Sejarah Kita. Tajuk Arkeologi Sungai Batu dan standard kandungan SK 1.4 berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal. Dalam standard pembelajaran iaitu SP 1.4.1 berbual dengan menerangkan sesuatu isu yang berkaitan komuniti menggunakan sebutan yang betul dan situasi tidak formal secara bertata susila. Kumpulan kami menyatakan objektif pembelajaran iaitu OP 1, murid tingkatan 2 bahagia dapat mengaplikasikan penerangan guru berkaitan arkeologi sungai dengan menggunakan sebutan yang betul dalam situasi tidak formal secara bertata susila. Bagi objektif pembelajaran 2, murid tingkatan 2 bahagia dapat menganalisis bukti-bukti peninggalan arkeologi berpandukan gambar-gambar yang diletakkan dalam bekas yang betul. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Berdasarkan rancangan pengajaran kami ataupun RPH, pentaksiran yang kami gunakan adalah formatif iaitu secara lisan. Seterusnya, elemen merentas kurikulum atau EMK dalam RPH kami ataupun rancangan pengajaran harian kami ialah nilai murni, patriotisme, kreativiti dan inovasi. Selain itu, dalam rancangan pengajaran kami iaitu RPH juga terdapat kemahiran berfikir aras tinggi iaitu mengaplikasikan dan menilai. Kami juga menerapkan kemahiran abad ke-21 dalam RPH iaitu rancangan pengajaran harian kami iaitu kemahiran sosial, kemahiran pemikiran kritis dan kepimpinan. Dan akhir sekali, alat bantu mengajar yang kami gunakan ialah kotak terpakai, tulang, batu mainan, YouTube, slide, buku teks, kertas berwarna, bekas berisi pasir, berus, gambar-gambar peninggalan arkeologi, kertas majung dan alat tulis. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan menceritakan langkah pertama iaitu set induksi. Dalam set induksi ini, pendekatan atau kaedah dan teknik pengajaran kami gunakan ialah pembelajaran secara konseptual. Pembelajaran secara konseptual ini merupakan pendekatan yang mengaitkan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan kehidupan seharian kepada para pelajar. Misalnya, dalam modul kami mendengar dan bertutur bertemakan sejarah kita, guru menggunakan bahan-bahan konkret untuk menceritakan berkaitan tentang arkeologi dalam negara kita. Misalnya, penggunaan artifak, tulang replika dan sebagainya mampu untuk memberikan pengalaman yang lebih hidup dalam kalangan pelajar. Pendekatan melalui pembelajaran secara konseptual ini akan memberikan kemahiran mendengar yang lebih baik dalam kalangan pelajar dan juga guru. Selain daripada pembelajaran secara konseptual, kami juga mengaplikasikan teknik soal jawab. Sebagaimana yang kita tahu bahawa teknik soal jawab ini merupakan satu aspek yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia secara tidak langsung akan mewujudkan komunikasi dua hala dalam kalangan pelajar, sama ada secara formal ataupun tidak formal dalam kalangan pelajar dan juga murid. Secara ini, tindakan ini secara tidak langsung akan mewujudkan komunikasi yang lebih berkesan
dalam kalangan murid, dan inilah yang akan mencapai model kami, iaitu mengisahkan kepada model mendengar dan juga model mengajar, model mendengar dan juga model bertutur. Selain daripada itu, antara kemahiran abad ke-21 yang kami aplikasikan ialah kemahiran berkomunikasi dan kerja berpasukan. Antara nilai IMK yang diaplikasikan dalam set induksi ini adalah nilai kerjasama. Nilai kerjasama yang dapat dilihat apabila murid kerja secara berpasukan untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh guru. Selain daripada itu, alat bahan bantu mengajar yang kami gunakan ABM seperti kotak terpakai, tulang dan batu mainan serta pautan YouTube untuk memberikan lebih kefahaman dan mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dalam kalangan pelajar. Seterusnya, saya beralih kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan langkah yang kedua, iaitu penerangan. Dalam langkah penerangan ini, kami telah menggunakan dua strategi atau pendekatan. Strategi yang pertama iaitu teknik menerang, di mana dalam teknik menerang ini, guru akan menerangkan terlebih dahulu tema atau topik yang akan dipelajari, serta menerangkan mengenai keunikan tapak arkeologi Sungai Batu. Pendekatan ini menghendaki pelajar untuk mendengar dengan baik setiap penerangan yang diberikan oleh guru. Hal ini dapat dilihat dalam aktiviti pembelajaran yang pertama dan yang kedua, iaitu guru memberikan penerangan berkaitan tema sejarah kita dengan merujuk buku teks pada muka surat 68. Dan murid dikehendaki mendengar penerangan guru mengenai keunikan tapak arkeologi Sungai Batu dengan sebutan yang betul serta bertata sila. Teknik kedua yang kami terapkan ialah teknik soal jawab. Dalam teknik soal jawab ini, guru akan mengemukakan beberapa soalan kepada para pelajar berkaitan topik yang telah dipelajari. Pelajar dikehendaki memberikan maklum balas terhadap soalan yang dikemukakan oleh guru. Teknik ini diterapkan dalam aktiviti pembelajaran yang ketiga, iaitu murid menjawab pertanyaan guru berkenaan keunikan yang terdapat di kawasan tempat tinggal mereka. Keadaan ini adalah untuk merangsang pengetahuan sedia ada pelajar sekaligus melatih mereka untuk bertutur dengan cara yang baik. Untuk kemahiran abad ke-21 pula, kami menerapkan dua kemahiran, iaitu kemahiran bermaklumat. Hal ini kerana pelajar memperoleh pengetahuan daripada penerangan guru serta mampu membentuk pemahaman yang luas berkaitan dengan isi pelajaran. Selain itu, kemahiran pemikir turut diterapkan, di mana pelajar mampu berfikir secara terbuka terhadap soalan yang dikemukakan oleh guru serta mampu mengaitkan maklumat yang diperolehi dengan pengetahuan sedia ada mereka, seperti dalam aktiviti pembelajaran ketiga dan keempat, iaitu murid menjawab pertanyaan guru berkaitan keunikan yang terdapat di kawasan tempat tinggal mereka, dan guru menggunakan beberapa teknik untuk membantu murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa dan sebutan yang betul. Akhir sekali, ABM yang kami gunakan iaitu slide, Canva, buku teks, projektor dan juga laptop. Itu sahaja daripada saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih rakan pembentang iaitu Jana. Saya Nur Hasimah binti Burpi. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan ini dalam aktiviti penerokaan. Guru melaksanakan aktiviti penerokaan bagi mencapai OP1 iaitu murid tingkatan 2 bahagia dapat mengaplikasikan penerangan guru dengan menggunakan sebutan yang betul dalam situasi tidak formal secara bertata susila. Dalam hal ini, guru melaksanakan aktiviti berdasarkan kemahiran aras tinggi iaitu mengaplikasi supaya pelajar boleh mengaplikasikan penerangan guru dalam aktiviti yang dijalankan. Sebagai contoh aktiviti Radio Rosa. Dalam aktiviti Radio Rosa ini, guru juga melaksanakan strategi pendekatan kaedah dan teknik iaitu berpusatkan murid yang mana murid akan menjalankan aktiviti dan guru hanya menjadi pembimbing. Murid
pada barisan terakhir akan ke hadapan untuk meneka dan menyebutkan perkataan tersebut di hadapan rakan kumpulan masing-masing. Di sini kita dapat melihat murid memainkan peranan penting dalam menjalankan aktiviti radio rosak kerana murid akan memberikan apa yang mereka ketahui dalam pembelajaran dan mengaplikasikan dalam aktiviti yang dijalankan. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif membolehkan murid untuk saling belajar sambil belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan aktiviti radio rosak. Di sini kita dapat melihat pelajar bekerjasama untuk menyelesaikan aktiviti radio rosak di mana murid pada barisan pertama menggayakan perkataan yang diberikan serta tidak mengeluarkan suara kepada barisan kedua dan diikuti sehingga murid pada barisan terakhir. Di sini kita dapat melihat murid bekerjasama antara satu sama lain demi menjayakan aktiviti yang dijalankan serta mendengar arahan yang diberikan oleh guru. Dalam aktiviti radio rosak, ia juga dapat mewujudkan pembelajaran yang menghiburkan di mana guru boleh membuat pendekatan didik hibur di mana pembelajaran dan pengajaran yang menyeronokkan melalui aktiviti radio rosak dapat mewujudkan suasana yang menyeronokkan dalam pembelajaran serta menarik minat pelajar semasa melakukan aktiviti ini. Ia juga dapat meningkatkan kefahaman murid dalam pembelajaran yang dijalankan. Dalam elemen merentas kurikulum juga terdapat nilai murni yang dapat diwujudkan, contohnya kerjasama. Dalam hal ini, kerjasama perlu dipupuk dalam mengerjakan sesuatu aktiviti. Selain itu, patriotisme. Kemahiran abad ke-21 yang boleh diterapkan dalam diri murid adalah kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Yang pertama adalah kemahiran pemikir. Murid dapat berfikir secara kritikal dan kreatif, di mana murid dapat mengaplikasikan apa yang mereka pelajari melalui penerangan yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah kerja sepasukan. Murid dapat bekerjasama antara satu sama lain dalam menjalankan aktiviti radio rosak, di mana murid bekerjasama dalam membuat penggayaan dalam kemahiran mendengar dan juga bertutur. Yang ketiga adalah bermaklumat. Murid dapat membentuk pemahaman yang lebih luas semasa menjalankan aktiviti ini kerana melalui penerangan yang diberikan oleh guru, mereka dapat mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam aktiviti, terutamanya aktiviti yang dijalankan oleh guru. ABM yang digunakan adalah kertas berwarna. Saya serahkan pembentangan ini kepada rakan pembentang yang seterusnya. Langkah yang keempat pula adalah proses pengembangan yang mengambil masa dalam 10 minit. Aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur digabung jalinkan bersama-sama dengan kemahiran menulis. Di sini, di proses pengembangan ini, murid akan dibahagikan dalam kumpulan kecil untuk melakukan aktiviti mencari peninggalan arkeologi. Dan seterusnya pula, setiap kumpulan akan diberikan satu bekas yang berisi pasir dan di dalam pasir itu terdapat gambar-gambar peninggalan arkeologi yang murid perlu cari dan menyelesaikan tugasan itu. Yang ketiga, murid perlu mencari gambar-gambar peninggalan arkeologi dalam bekas berisi pasir itu dengan menggunakan berus dalam masa 5 minit. Murid juga diminta untuk meletakkan gambar-gambar peninggalan arkeologi itu dan menulis nama peninggalan tersebut di kertas manjung yang diberikan. Kemudian, setiap kumpulan diminta untuk berbincang terlebih dahulu dan melakukan pembentangan tentang gambar-gambar peninggalan arkeologi melalui kaedah 3 stay, 1 stay dengan menggunakan ayat gramatis dan bahasa yang santun dengan betul. Murid juga perlu mendengar ulasan dan penambahbaikan daripada guru pembimbing. Dan yang terakhir sekali, kumpulan yang berjaya menyelesaikan tugasan dengan cemerlang akan mendapat hadiah daripada guru.
Kemahiran berfikir aras tinggi yang ada dalam proses pengembangan ini adalah mengaplikasikan. Dan di sini juga guru pembimbing menggunakan strategi atau pendekatan kaedah dan teknik, iaitu teknik perbincangan dan teknik perbentangan, iaitu secara 3 stay, 1 stay. Manakala elemen merentas kurikulum pula ialah nilai murni, patriotisme, kreativiti dan inovasi. Dan dalam proses perkembangan ini juga kaedah abad ke-21 iaitu kemahiran sosial, kemahiran kritis dan kepimpinan juga diterapkan dalam aktiviti yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Alat bantu mengajar yang digunakan ialah bekas yang berisi pasir, berus, gambar peninggalan arkeologi, kertas majung dan pen penanda. Daripada aktiviti ini, kita dapat lihat yang kita dapat menerapkan murid terhadap kerja berkumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Hal ini dikatakan demikian kerana murid akan dibahagikan dalam satu kumpulan di mana akan diberikan satu bekas yang berisi pasir dan di dalamnya terdapat gambar-gambar peninggalan arkeologi yang di mana pelajar perlu mencarinya dan mengumpulkannya, lalu pelajar perlu menampalnya di kertas majung dan menuliskan nama-nama peninggalan tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan cara ini kita dapat menarik minat pelajar untuk terus belajar dan mengekalkan minat pembelajaran yang ada di dalam bilik darjah. Baik, langkah seterusnya adalah langkah kelima, iaitu penggayaan dan pemulihan yang mengambil masa dalam 5 minit. Yang pertama, dari segi penggayaan, iaitu melakukan aktiviti petaminda. Guru menerangkan tentang petaminda dan bagaimana ia dapat membantu dalam menyusun maklumat. Murid akan dibahagikan kepada kumpulan untuk mencipta petaminda mengenai peninggalan arkeologi, dan seterusnya setiap kumpulan akan diberikan kertas besar ataupun kertas majung dan alat tulis untuk mencipta petaminda mengenai peninggalan arkeologi yang mereka pelajari. Dan yang keempat, mereka perlu menyenaraikan unsur-unsur penting seperti nama peninggalan, lokasi, keunikan dan kepentingannya. Dan yang kelima, setiap kumpulan membentangkan petaminda mereka kepada kelas. Dan yang terakhir, berikan ruang untuk sesi soal jawab daripada kumpulan yang lain. Dan kita boleh lihat dari segi kebat dapat mengaplikasikan strategi, iaitu teknik pembentangan, dari segi MK, nilai murni, kreativiti, dari segi KK 21, kemahiran sosial, pemikiran kritis dan kepimpinan, dan alat bantu mengajar ataupun ABM menggunakan kertas besar ataupun kertas majung dan alat tulis. Baiklah, dari segi pemulihan pula, mengambil langkah ataupun inisiatif dari segi sesi bimbingan individu, iaitu guru mengenal pasti murid yang memerlukan bantuan berdasarkan prestasi dalam aktiviti sebelumnya. Kemudian guru mengadakan sesi bimbingan secara individu atau dalam kumpulan kecil, iaitu lebih kurang dalam 2 atau 3 murid dengan memberikan perhatian yang lebih. Dan seterusnya memberikan lembaran kerja yang mengandungi latihan menulis ayat gramatis berdasarkan peninggalan arkeologi, dan kemudian meminta murid menulis beberapa ayat menggunakan kata-kata kunci yang telah dibincangkan. Dan terakhir, murid membacakan ayat yang mereka tulis dan guru memberikan maklum balas serta membetulkan sebutan dan tata bahasa jika perlu. Terima kasih kepada rakan pembentang. Maka kita beralih kepada langkah seterusnya, iaitu rumusan. Antara pendekatan pembelajaran kami aplikasikan adalah teknik imbas kembali. Teknik imbas kembali memainkan peranan penting untuk mengukuhkan dan mengukuhkan tahap pemahaman pelajar sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam kelas. Bagaimana kami melaksanakan? Antaranya, 2 orang murid akan dipilih untuk memberi penerangan terhadap proses pembelajaran, dan juga guru akan memberi soalan terhadap murid dan murid perlu untuk menjawab soalan berdasarkan tahap kefahaman mereka. Dalam konteks ini akan lebih membantu pelajar untuk lebih memahami terhadap proses PDP.
Antara kemahiran abad ke-21 yang kami laksanakan adalah bermaklumat dan juga mahir berkomunikasi yang wujud di antara guru dan juga para pelajar. Dan nilai IMK adalah nilai murni, iaitu semangat berpasukan dalam menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh guru. Ini merupakan lampiran kami yang dapat dilihat, iaitu buku teks muka halaman 65. Pautan Canva berkaitan tentang proses pengajaran dan pembelajaran untuk mengukuhkan tahap kefahaman pelajar dan juga di SKP tingkatan 2. Maka itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.